dengan dua hari raya. Babun fil masyi yaumal Eid. Bab berkenaan dengan berjalan kaki pergi sembahyang raya pada hari raya. Haddatsana Ismail bin Musa akhbarana Syarikun an Abi Ishaq عن الحارث عن علي قال من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل شيئا قبل أن تخرج. Riwayat daripada Sayyidina Ali, dia kata di antara amalan sunnah ialah engkau keluar berjalan kaki kepada sembahyang raya dan makan sesuatu, makan sedikit sebelum engkau keluar untuk sembahyang raya. Hadis ni dari segi sanad an Ali dianggap hadis mauquf, tapi kerana ada perkataan minas sunnah hadis mauquf dianggap ada pada hukum rafa', hukum marfu'. Sebab bila sahabat kata minas sunnah, di antara amalan sunnah, maksudnya Sayyidina Ali dia dah tahu berjalan kaki pergi ke masjid untuk sembahyang raya dan juga makan sesuatu sebelum keluar sembahyang raya. Memang dia dah tahu itu adalah satu amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu sahabat Sayyidina Ali kata minas sunnah. Kalau tidak ada dalil yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar sembahyang raya berjalan kaki ataupun makan sesuatu sebelum keluar pergi sembahyang, kalau tidak ada apa-apa dalil berkenaan dengan tu, sahabat memang tidak berani nak kata begitu, tidak akan sebut minas sunnah, tidak berani mau sandar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikut kaedah usul hadis, bila sahabat kata minas sunnah, itu dikatakan hadis mauquf fi hukmil marfu'. Gambaran hadis itu kelihatan mauquf, tapi pada sebenarnya hadis itu dikira hadis marfu'. Qala Abu Isa, Imam Tirmizi kata, hadza hadisun hasanun, ini adalah sebuah hadis hasan berdasarkan pandangan daripada sesetengah muhaddisin. Sanad hadis ni dianggap dhaif, walaupun dianggap dhaif, Imam Tirmizi menghukum hasan disebabkan dalam bab ni ada banyak hadis lain yang menguatkan sanad hadis ni. Memandangkan keadaan tu, Imam Tirmizi hukum hadis ni hadis hasan. Jadi bagi Imam Tirmizi yang tahu
satu-satu hadis dengan banyak sanad. Jadi dia tahu masih ada lagi banyak sanad yang lain, sama ada hadis dhaif yang lain ataupun hadis hasan sahih berkenaan dengan hadis sama maksud dengan hadis ni. Jadi dengan cara mengambil kira begitu, kebanyakan hadis dhaif yang mana Imam Tirmizi masukkan sebagai hadis bab dalam Sunan Tirmizi, biasanya Imam Tirmizi hukum hasan. Jadi jangan pula hadis yang dah Imam Tirmizi hukum hasan tu, apabila kita jumpa ataupun dapat maklumat daripada penerangan sesetengah muhaddisin yang kata sanad hadis ni dhaif, jadi jangan kita salahkan Imam Tirmizi kenapa hadis ni dhaif, menghukum hasan dan sebagainya. Jangan kita kritik begitu. Kita perlu faham uslub Imam Tirmizi itu. Selalunya dia bawa hadis dhaif, kemudian dia akan nyatakan ada sokongan hadis bagi hadis dhaif itu, ataupun dia tahu dan muhaddisin yang lain juga tahu masih ada lagi banyak sanad bagi hadis ni yang boleh membantu sanad hadis ni supaya naik ke darajat hasan li ghairihi. Jadi apabila kita jumpa hadis yang Imam Tirmizi dah hukum hasan, kemudian kita dapat tahu sanad yang Imam Tirmizi masuk tu kata hasan tu nyata sanad tu dhaif. Ketika tu kita kena faham yang Imam Tirmizi sebut hasan tu hasan li ghairihi. Maknanya sanad hadis tu dhaif disebabkan ada sokongan tarik lain. Dhaif tu dah naik darajat hasan li ghairihi. Itulah uslub Imam Tirmizi menaikkan taraf hadis. Tidak serupa orang sekarang suka menurunkan darajat hadis yang ada pada tahap tinggi, turunkan sampai jadi hadis palsu kemudian tolak. Itu satu cara tidak elok, jangan kita bawa cara itu. Wal amalu ala hadzal hadis inda aksari ahli ilmi yastahibbuna an yakhruja ar-rajulu ila al-'id mashiyan wa alla yarkaba illa min uzrin. Dan beramal menurut hadis ni di sisi kebanyakan ulama. Jadi walaupun asal dhaif dikira hasan li ghairihi, ada juga ramai ulama beramal dengan hadis ni. Sebab apa amal? Sebab dhaif tadi dah tukar jadi hasan li ghairihi. Bila dah jadi hasan li ghairihi, boleh beramal dengan hadis tu, yu'malu wa yuhtajju fil ahkam. Nah, hujjah dalam hukum ahkam, ataupun hadis tu nak jadikan dalil bagi hukum ahkam yang keluar daripada hadis tu. Sebab tu banyak ulama yastahibbuna, mereka menganggap mustahab seseorang keluar ke tempat sembahyang raya dalam keadaan berjalan kaki. Dan dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila al-'id mashiyan wa yarji'u mashiyan, pergi nak sembahyang pun berjalan kaki, balik
sesudah semayang raya pun berjalan kaki, pergi ambil satu jalan, balik daripada jalan lain. Ada lagi riwayat-riwayat lain yang lebih terang daripada hadis ni dan ada membawa banyak makna. Wa alla yarkaba illa min uzrin. Kebanyakan ulama mengambil hukum supaya tidak menaiki kenderaan kecuali min uzrin ay li ajli uzrin, min ajaliyah, kerana malaikat kerana ada keuzuran. Keuzuran tidak mampu berjalan ataupun hujan, ada surut dan sebagainya. Bila ada keuzuran naik kenderaan, kalau tidak berjalan kaki itu lebih baik, lebih afdal, dianggap mustahab, sunat. Babun fi salatil idaini qabla al-khutbati. Bab menceritakan berkenaan dengan semayang dua hari raya tu dulu pada khutbah. Semayang dulu, kemudian barulah khutbah. Tidak khutbah dulu, kemudian baru semayang. Khutbah dulu, baru semayang ni, semayang Jumaat. Semayang dulu, lepas tu baru khutbah, tu semayang raya. حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون في العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون. Riwayat daripada Abdullah bin Umar, dia kata kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar, mereka sembahyang raya pada dua hari raya sebelum khutbah. Setelah itu, setelah selesai sembahyang, barulah mereka khutbah. وفي الباب عن جابر وابن عباس قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة. Kebanyakan ulama dari kalangan sahabat Nabi dan tabi'i, mereka beramal menurut hadis ni, iaitu mereka sembahyang dua hari raya sebelum khutbah. Wa yuqalu, dan dikatakan orang, inna awwala man khataba qabla salati Marwan bin al-Hakam. Orang yang pertama sekali mula baca khutbah, ucap khutbah sebelum sembahyang raya, itu adalah Marwan bin Hakam. Jadi dia mula ubah cara, mula khutbah, kemudian barulah dia sembahyang. Dan ada juga riwayat menyatakan Sayyidina Uthman juga khutbah dulu, kemudian baru sembahyang raya. Jadi ada dua orang yang buat begitu, Sayyidina Uthman dan juga Marwan bin Hakam. Tapi dua orang tu tidak sama cara, maksudnya kehendak daripada Sayyidina Uthman sembahyang dulu, kemudian
khutbah dulu, kemudian baru semayang raya tu. Tujuan tu lain. Tujuan daripada Marwan bin Hakam tu lain. Beza, tidak sama. Marwan bin Hakam ni dia khutbah dulu. Lepas tu baru semayang raya ni, disebabkan adat Marwan bin Hakam tu, dia suka bawa cerita-cerita dalam khutbah ni berkenaan dengan menyatakan keburukan-keburukan orang ramai dan mengancam macam-macam. Ada hal-hal dia cerita, kemudian jadi khutbah dia panjang. Jadi orang tak suka. Jadi dalam khutbah banyak campur isu-isu semasa, merepek sama orang ramai, macam-macam ada cerita yang mana orang tak suka dengar. Jadi bercanggah dengan kehendak khutbah asal. Khutbah ni mau'izah, memberi nasihat, nyatakan cerita-cerita untuk mengingatkan akhirat. Tapi isi kandungan khutbah Marwan bin Hakam ni lari daripada tu. Banyak merepek sama orang, banyak membawa cerita-cerita memburuk-burukkan orang dan sebagainya. Jadi orang ramai tak suka dengar khutbah dia. Jadi bila dia khutbah selepas semayang raya, orang ramai dah tahu perangai dia, cara dia, ramai cabut lari. Sudah semayang cabut balik rumah, tak mau dengar khutbah dia. Sebab tu dia ubah khutbah dulu. Jadi mau dengar tak mau dengar pun dengar juga, sebab tak semayang raya lagi. Itu cara daripada Marwan. Saidina Uthman dia khutbah dulu semayang raya, kemudian tu tidak ada cara tu. Tidak kata Saidina Uthman juga merepek, orang ramai tak suka dengar khutbah dia, sudah semayang tak mau dengar khutbah Saidina Uthman tu cabut lari. Tidak macam tu. Zaman Saidina Uthman tu berlaku cara lain, disebabkan orang ramai lewat sampai untuk semayang raya. Dah semayang raya setengah sampai mai, tengah semayang raya setengah sampai mai, tak dapat mai awal. Jadi sebab tu Saidina Uthman berdasarkan ijtihad dia khutbah dulu sambil-sambil tunggu orang mai untuk semayang raya tu. Jadi tengah dia khutbah tu pelan-pelan orang sampai mai, kemudian dia pun semayang, semua sempat semayang raya. Itu hikmah daripada Saidina Uthman begitu. Tidak sama dengan Marwan bin Hakam. Lagipun Marwan bin Hakam ni dia khutbah dulu semayang raya, kemudian itu dia tetap lama masa begitu. Saidina Uthman tidak begitu. Ada kadang-kadang khutbah dulu semayang, kemudian ada juga terkadang semayang dulu kemudian baru khutbah. Maknanya memandangkan keadaan tu Saidina Uthman buat mengikut keadaan. Tidak kata istiqamah, khutbah dulu semayang kemudian seperti Marwan bin Hakam, tidak. Itu perbezaan di antara Saidina Uthman dan Marwan bin Hakam. Khutbah dulu sebelum semayang tu. Babu anna salatal idaini
bighairi adzanin wala iqamatin. Bab berkenaan dengan sembahyang kedua-dua hari raya itu tanpa azan dan tanpa iqamah. Haddatsana Qutaibah akhbarana Abul Ahwasi an Simak bin Harb an Jabir bin Samurata qala sallaitu ma'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Eidain ghaira marratin. Riwayat daripada Jabir bin Samurah, dia kata saya sembahyang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kedua sembahyang raya bukan satu kali, wala marrataini, dan juga bukan dua kali sahaja. Maknanya berkali-kali, banyak kali sembahyang raya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bighairi azanin wala iqamatin, tanpa azan dan iqamah. Hadis ini menjadi dalil berkenaan dengan tidak ada azan dan iqamah pada dua sembahyang dua hari raya. Wa fil babi an Jabir bin Abdullah wa ibn Abbas qala Isa wa hadits Jabir bin Samurata haditsun hasanun sahihun. Hadis ini ditakhrij oleh Imam Muslim sebagai hadis sahih, Imam Ahmad dan juga Imam Abu Dawud. Wal amalu alaihi inda ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim alla yu'adhdhana li salatil idain wala li syai'in min an-nawafil. Beramal menurut hadis ni di sisi ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tabi'in bahawa tidak diazankan bagi sembahyang kedua hari raya tidak ada azan, dan begitu juga tidak ada iqamah, dan juga tidak ada azan bagi mana-mana sembahyang nawafil, sembahyang sunat yang lain. Babul qiraati fil idaini, bab berkenaan dengan qiraah, bacaan surah pada dua hari raya. Haddatsana Qutaibah akhbarana Abu Awanata an Ibrahim bin Muhammad bin al-Muntashiri an abihi an Habib bin Salim عن النعمان بن بشير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya dia baca pada dua sembahyang raya dan sembahyang Jumat dengan surah Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la, dan juga surah Al-Ghashiyah, Hal ataka hadithul Ghashiyah. Wa rubbama ijtama'a fi yaumin wahidin, dan terkadang kedua-duanya yakni Id dan Jumat himpun pada satu hari. Maknanya hari yang sama, hari Jumat itu betulan hari raya. Fayaqra'u bihima, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dua surah itu. Maksudnya sembahyang raya pun dua rakaat itu baca Sabbih isma rabbikal a'la dan Hal ataka hadithul Ghashiyah. Begitu juga sembahyang Jumat pun dua surah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Jadi hadis menjadi dalil
istihbabul qira'ah fil idain wa fil jumu'ah bisabbih isma rabbikal a'la wal ghashiyah. Wa fil babi an Abi Waqid wa Samurah bin Jundub wa Bani Abbas. Dan ulama bagi tahu hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca dua surah tu, Sabbih isma rabbikal a'la dengan al-ghashiyah tu, hikmahnya dalam surah Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la, di situ ada galakkan untuk sembahyang, untuk membayar zakat fitrah dan sebagainya, maksud yang sesuai dengan raya ada dalam surah itu. Dan juga dalam surah Al-Ghashiyah pula ada berkenaan dengan tazkiyah jiwa dan juga mengingati Allah dan sembahyang dan sebagainya, seperti mana ayat yang menyatakan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla dan sebagainya. Ayat-ayat itu memberi peringatan berkenaan dengan amalan pada hari raya dan juga mengingatkan Allah, sembahyang dan sebagainya yang sesuai dengan hari raya. Itu sebab Nabi SAW baca dua surah itu pada dua rakaat raya dan juga Jumat. Wa fil babi an Abi Waqid wa Samurah bin Jundub wa Bani Abbas qala Abu Isa, Imam Tirmidzi kata, hadis Nu'man bin Bashir, hadis Nu'man bin Bashir yang kita baca sebentar tadi, hadisun hasanun sahihun. وهكذا روى سفيان الثوري ومسعر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر, seperti mana Abu Awanah dalam sanad hadis bab itu riwayat daripada Ibrahim bin Muhammad bin Muntashir, begitu juga Sufyan Tsauri Amirul Mukminin fil hadis, dan juga Mis'ar riwayat daripada Ibrahim bin Muhammad bin Muntashir, misla hadis Abi Awanah, upama hadis Abi Awanah, maksudnya dua imam tu Sufyan Tsauri, Mis'ar juga riwayat hadis semakna dengan hadis yang diriwayat oleh Abu Awanah daripada Ibrahim bin Muhammad bin Muntashir. Wa amma bin Uyainah, dan Sufyan bin Uyainah maksudnya seperti mana hadis Abi Awanah dan Sufyan bin Uyainah riwayat, begitu juga Sufyan Tsauri dan Mis'ar juga riwayat, cuma ada beza di situ. Fayakhtalifu alaihi fil riwayati, maka ada bersalah-salahan, perselisihan di atasnya, di atas hadis itu dalam riwayat. Maksudnya fayakhtalifu ay fayakhtalifu as-sahabu bin Uyainah, ashab Sufyan bin Uyainah ikhtilaf alaihi alal hadis fil riwayah. Ikhtilafnya di situ ada lafaz abihi di antara Habib bin
Salim dan Nu'man bin Bashir. Ada riwayat dengan tambahan an abihi di antara Habib bin Salim dan Nu'man bin Bashir. Ada riwayat tidak ada an abihi, di situ ada beza. Fayurwa anhu an Ibrahim bin Muhammad bin al-Muntashir an abihi an Habib bin Salim an abihi an Nu'man bin Bashir. Maksudnya ada riwayat daripada Sufyan bin Uyainah daripada Ibrahim bin Muhammad bin Muntashir. Di situ dalam sanad itu an Habib bin Salim an abihi an Nu'man bin Bashir. Di antara Habib bin Salim dan Nu'man bin Bashir itu ada lafaz tambahan an abihi dalam sanad Abu Awanah tadi, hadis bab tu. Di situ di antara Habib bin Salim dan Nu'man bin Bashir tidak ada an abihi. Di situ beza, ikhtilaf di situ. Warawa an Nu'man bin Bashir wala yu'rafu li Habib bin Salim riwayatun an abihi, dan tidak dikenali bagi Habib bin Salim riwayat an abihi daripada an abihi itu tidak ada. Wa Habib bin Salim huwa maulan Nu'man bin Bashir. Sebenarnya Habib bin Salim itu hamba merdeka daripada Nu'man bin Bashir, bagi Nu'man bin Bashir. Warawa anin Nu'man bin Bashir ahaditha, dan Habib bin Salim itu riwayat banyak hadis daripada Nu'man bin Bashir. Maknanya tidak ada perantaraan an-nabihi. Terus dia riwayat daripada Nu'man bin Bashir, sebab dia ni maula Nu'man bin Bashir. Wa qad ruwiya an Ibn Uyainah an Ibrahim bin Muhammad bin al-Muntashir, dan diriwayatkan daripada Sufyan bin Uyainah daripada Ibrahim bin Muhammad bin Muntashir nahwu riwayati haula'i, upama riwayat mereka maksudnya Abi Awanah, Sufyan Sauri, Mis'ar, seperti mana mereka riwayat tanpa ada penambahan lafaz abihi di antara Habib bin Salim dan juga di antara Nu'man bin Bashir. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة العيدين بقاف واقتربت الساعة. Ada juga riwayat menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah Qaf dan iqtarabatis saah pada sembahyang dua hari raya itu. Wa bihi yaqulu Syafi'i, dan Imam Syafi'i juga berkata dengan hadis itu, maksudnya di sisi Imam Syafi'i baca Sabbihisma dan Al-Ghashiyah pun boleh. Kalau nak baca Qaf waqtarabatis sa'ah, dua surah itu pun tak apa, boleh belaka. Haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari قال أخبرنا معن بن عيسى أخبرنا مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي. Umar bin Khattab tanya kepada Abu Waqid al-Laythi
ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bihi fil fitri wal adha. Berkenaan Umar bin Khattab tanya kepada Abu Waqid Laisi berkenaan dengan bacaan Rasulullah SAW biasanya baca pada raya Fitr dan raya Adha, raya puasa Fitr, raya haji Adha. Kana yaqra'u biqaf. Qala Abu Waqid Al-Laisi, Abu Waqid jawab kata, kebiasaan Nabi SAW pada Fitr dan Adha, Nabi SAW baca Qaf wal Quranil Majid dan waqtarabatis sa'atu wan syaqal qamar. Dua surah itu biasanya Nabi SAW baca pada sembahyang raya Fitr dan Adha. Qala Abu Isa, Imam Tirmizi kata, hadza haditsun hasanun sahihun. Imam Tirmizi kata hadis ni hadis hasan lagi sahih. Tapi kalau kita tengok sanad hadis yang riwayat daripada Sayyidina Umar tu Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dia ni sebenarnya lam yudrik Umar, tidak sempat dengan Sayyidina Umar. Maksudnya di situ inqita, terputus sanad. Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah tidak sempat dengan Sayyidina Umar, tidak ada sama', tidak ada dengar hadis daripada Sayyidina Umar. Bermakna hadis ni hadis munqati', terputus sanad. Tapi Imam Bukhari, Imam Tirmizi dia hukum hadis ni hasan lagi sahih, sebab ada sanad lain yang menyokong kepada sanad terputus. Di situ ada bersambung sanad, jadi memandangkan keadaan sanad lain yang membantu kepada sanad terputus dhaif ni, Imam Tirmizi kira sanad ni hasan. Dan masih ada lagi sanad lain yang bersambung terus, seperti mana ada sebut dalam riwayat Sahih Muslim, an Ubaidillah an Abi Waqid an Umar bin Khattab. Di situ ada sanad bersambung. Imam Muslim juga riwayat dengan sanad tu hadis ni, memandangkan sanad seperti itu. Imam Tirmizi hukum pula hadis ni sahih. Cuba kita faham di sini kiraan Imam Tirmizi begitu halus, walaupun pada zahirnya berdasarkan pengetahuan ada sanad terputus dan sebagainya, kiranya sanad hadis itu tidak sepatutnya Imam Tirmizi hukum sebagai hasan dan juga sahih. Tapi Imam Tirmizi hukum hasan sahih. Sebab apa? Sebab sanad terputus tu bila cari kaji dalam sanad lain, Imam Tirmizi dah jumpa ada bersambung di situ. Yang hilang di antara Ubaidullah dan Umar bin Khattab ni Abu Waqid. Jadi Imam Tirmizi dah jumpa sanad bersambung tu. Jadi sanad bersambung tu mai bantu sanad terputus. Itu Imam Tirmizi kira hasan. Dhaif sani dah ada sokongan daripada sanad muttasil. Sanad lain tu dhaif tu dengan sendiri dah naik darajat hasan li ghairihi. Hasan maksud di situ hasan li ghairihi. Lepas tu sahih pula Imam
Tirmizi hukum. Sanad zahirnya kita nampak munqati itu disebabkan ada pula sanad sahih bersambung sanad, seperti mana Imam Muslim takhrij sanad tu, hadis tu. Jadi memandangkan ada pula sanad bersambung sahih semakna dengan hadis ni, Imam Tirmizi hukum pula sahih. Jadi kalau kita faham keadaan sebenar seperti mana Imam Tirmizi hukum secara halusi dengan hadis-hadis itu, tidak ada apa-apa kritikan daripada kita kepada Imam Tirmizi. Kalau tidak tahu begitu, tidak ambil tahu pengetahuan-pengetahuan yang sudah imam-imam muhaddisin dah bagi tahu tu. Kalau kita tidak tahu, kita akan kata dengan hanya pengetahuan kita sanad hadis ni munqati min aqsamid dhaif, sebahagian daripada dhaif. Kenapa Imam Tirmizi hukum sebagai hasan dan sahih? Imam Tirmizi ni tak betul dan sebagainya. Jadi yang kita tidak tahu tu jadi kesalahan imam. Jangan buat begitu. Kita ambil tahu betul-betul, kita nampak sanad terputus. Imam Tirmizi hukum hasan sahih. Sebab apa? Kita ambil tahu, cari jawapan betul-betul sebelum kita tahu, sebelum kita cari jawapan tu, kita cepat kata Imam Tirmizi tak betul. Itu salah kita. Jangan kejahilan kita jadi kesalahan imam. Jadi simpan dulu kejahilan kita tu dulu. Jangan tergesa-gesa mau salahkan imam, mau kritik imam. Jangan bawa sikap-sikap tu. Haddatsana Hannadun wa akhbarana ibn Uyainah an Damrah bin Sa'id بهذا الإسناد نحوه أي نحو الحديث المتقدم أو بمعناه. قال أبو عيسى وأبو واقد الليثي يسمه الحارث بن عوف. Abu Waqid Al-Laisi yang sebut dalam sanad hadis bab yang sebut pada sanad riwayat Sayyidina Umar tu, Abu Waqid Al-Laisi tu nama dia Haris bin Auf. Jadi ini kebiasaan Imam Tirmizi, kalau dah ada sebut dalam hadis rawi dengan gelaran, kalau ada gelaran yang sama masa tu takut tukar rawi siqah dengan yang tidak siqah, dia bagi ingat nama dia. Kalau nama dia dah sebut dalam sanad, kalau ada nama yang sama masa tu, dia akan bagi tahu pula gelaran bagi yang mempunyai nama tu supaya tidak tukar orang. Kalau tak sebut begitu, orang datang kemudian akan anggap nama Abu Waqid Al-Laisi yang nama dia Haris bin Auf tu tukar dengan Abu Waqid yang lain. Bila dah tukar, Abu Waqid yang Imam Tirmizi riwayat dengan sanad yang ada Abu Waqid tu, Abu Waqid dalam sanad tu siqah, tukar dengan yang tidak siqah. Kalau macam tu apa akan berlaku? Disebabkan Abu Waqid Imam Tirmizi dah kira siqah, Imam Tirmizi akan hukum hadis tu hasan. Contohnya,
orang datang kemudian jumpa Abu Waqid tidak siqah. Dia kata pula Abu Waqid ni tidak siqah. Kenapa Imam Tirmizi hukum hasan pula? Orang datang kemudian ni dia suka kritik orang dulu. Jadi Imam Tirmizi awal-awal lagi dah jaga semua tu. Itu sebab selalunya ada dalam Sunan Tirmizi bila sebut rawi dengan gelaran di mana ada kebimbangan timbul masalah, Imam Tirmizi akan bagi ingat nama. Kalau dah ada nama akan bagi tahu gelaran. Itulah uslub Imam Tirmizi dalam kitab Sunan Tirmizi ini. Bab takbir fil idaini. Haddatsana Muslim bin Amr Abu Amr al-Hadza al-Madani akhbarana Abdullah bin Nafi' an Katsir bin Abdullah an abihi an jaddihi, riwayat daripada Abdullah tunya Nafi', Abdullah bin Nafi', riwayat daripada Katsir bin Abdullah tu bagi Katsir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kabbara fil idaini fil ula sab'an qabla al-qira'ati. Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat takbir, ucap takbir 7 kali pada rakaat pertama kedua-dua raya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ucap takbir sebelum qiraah 7 kali. Wa fil akhirati ay wa fil raka'atil akhirah, pada rakaat yang lain. Wa fil raka'atis tsaniyah 5 qabla al qiraah, 5 kali sebelum qiraah. Wa fil babi an Aisyah wa ibn Umar wa Abdullah ibn Amr qala Abu Isa hadithu jaddi Katsirin, hadis tu Katsir riwayat tu hadisun hasanun wa huwa ahsanu syai'in ruwiya fi hadzal babi 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam wasmuhu Amr bin Auf al-Muzani, dan nama tu Katsir tu Amr bin Auf al-Muzani. Wal 'amalu 'ala hadha عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهكذا روي عن أبي هريرة أنه صلى بالمدينة نحو هذه الصلاة. Dan begini juga diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa dia Abu Hurairah semayang raya di Madinah umpama semayang ini. Maksudnya takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Wa huwa qaulu ahli Madinah, dan ia juga pendapat penduduk Madinah. Wa bihi yaqulu Malik bin Anas wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq, dan pendapat daripada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Ishaq bin Ibrahim. Sama pendapat mereka, cuma dalam 4 imam ni 3 imam sama. Di sisi Imam Abu Hanifah ada beza sedikit, pendapat dia lain pada 3 imam tu. Waruwiya an Ibn Mas'ud, dan diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud annahu qala, Abdullah bin Mas'ud kata fit takbir fil idaini, berkenaan dengan takbir pada 2 raya tu 9 takbiratin, 9 takbir. Tadi 7 dengan 5 berapa? 12. Di sisi riwayat Abdullah bin Mas'ud tu 9.
Fi raka'atil ula khamsa takbiratin. Rakaat pertama 5 kali takbir qabla al-qira'ah, sebelum qira'ah. Fi raka'ati tsaniyati yabda'u bil qira'ah. Cara dia, rakaat pertama takbir dulu, baru qira'ah, baru baca Fatihah, baru baca surah. Rakaat yang kedua bangkit daripada rakaat pertama tu, mula dengan qira'ah, tidak takbir dulu. Di situ beza. Summa yukabbiru arba'in ma'a takbiratir ruku'. Kemudian 4 takbir bersama dengan takbir ruku' tu. Itu riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Wa qad ruwiya min ghairi wahidin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwu hadza. Dan diriwayatkan daripada ramai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam umpama riwayat Abdullah bin Mas'ud tu. Wa huwa qaulu ahli al-Kufah. Ahli al-Kufah yaitu Abu Hanifah wa man tabi'ahu. Imam Abu Hanifah dan pengikut dia, pendapat mereka sama dengan riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud tu. Wa bihi yaqulu Sufyan as-Sauri. Pendapat Amirul Mukminin fil hadis Sufyan Sauri juga sama dengan Imam Abu Hanifah dan juga sama dengan riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Jadi biasalah Imam Abu Hanifah ni apabila dia temu banyak riwayat berkenaan dengan satu-satu amalan, dan riwayat-riwayat itu pula bercanggah. Ada yang 12 kali takbir, ada yang 9 kali takbir. Jadi bila ada tidak sama riwayat, dia akan tengok riwayat-riwayat itu sahabat-sahabat mana riwayat, dan dia jumpa riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud ada dalam riwayat-riwayat itu. Kemudian riwayat lain bercanggah dengan riwayat Abdullah bin Mas'ud. Imam Abu Hanifah akan utamakan riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud itu. Itu kaedah tetap daripada Imam Abu Hanifah. Sebab Imam Abu Hanifah kira Abdullah bin Mas'ud ni kibarus sahabah, faqihul ummah, dan banyak masa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu Imam Abu Hanifah kaedah dia, bila riwayat Abdullah bin Mas'ud tu bercanggah dengan riwayat daripada sahabat-sahabat lain, dia akan utamakan riwayat Abdullah bin Mas'ud tu. Dia akan amal dengan ada hukum dalam riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud tu. Kalau Imam Syafi'i, dia tengok riwayat-riwayat bercanggah tu. Kalaulah ada riwayat daripada Abdullah bin Abbas dalam riwayat-riwayat tu, kemudian riwayat Abdullah bin Abbas tu bercanggah dengan riwayat lain, Imam Syafi'i pula dia akan utamakan riwayat daripada Abdullah bin Abbas tu. Sebab Imam Syafi'i kira Abdullah bin Abbas ni sahabat yang dapat doa daripada Rasulullah berkenaan dengan kefahaman agama. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nabi SAW bagi doa ketika Abdullah bin Abbas khidmat sediakan air untuk Rasulullah SAW wuduk. Setelah Rasulullah SAW selesai istinja tu, Nabi SAW nampak kebijaksanaan Abdullah bin Abbas yang masih kecil tu. Nabi pun doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Wahai Allah, berikan fahaman agama
kepada dia dan juga mengajarkan dia takwil, tafsir dan sebagainya. Jadi Imam Syafi'i kira Abdullah bin Abbas lah sahabat yang lebih memahami agama dengan berkat doa daripada Rasulullah SAW tu. Jadi sebab tu Imam Syafi'i dia akan utamakan riwayat Abdullah bin Abbas ketika riwayat dia bercanggah dengan riwayat-riwayat daripada sahabat-sahabat lain. Jadi itulah gambaran di sini Ahlul Kufah, Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikut dia, mereka berpegang dengan riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud yang menyatakan 9 takbir itu. Babun la salata qabla al-idaini wala ba'daha. InsyaAllah kita sambung. Allah astaghfirullah.